Okey, baiklah kita sambung kepada poin nombor 4. Okey, dalam workflow dalam freelancer.com, di mana proses award job pemberian pekerjaan. Okey, baiklah di sini saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana proses award berlaku. Jadi jika anda ingat klien Maverick Holland tadi, dalam proses interview dengan beliau dah bersetuju untuk hire saya untuk projek ini. Dan jika anda lihat di sini, beliau telah bagi kontrak bernilai $20. Anda lihat di sini, congratulations, your bid has been awarded. Jadi klik the accept button below to start working. Okey, di mana button accept ini anda perlu klik atau button ini, dan di bawah ni akan terus automatik keluar milestone berapa. Okey, dan di sini kalau anda lihat di sebelah sini, kita pangkah yang ini. Anda lihat di mana proposal yang anda hantar tadi berhasil. Okey, berhasil, dan ini adalah kontrak. Okey, di mana klien anda adalah Maverick Holland. Ini adalah award yang telah diberikan oleh pihak klien. Di mana untuk projek ini, untuk anda pilih ini, mempunyai 1 hari untuk anda klik accept. Stepnya anda tekan button accept. Okey, setelah anda tekan button accept, automatik di akaun anda, jika anda lihat, okey, di ruangan chat ni akan keluar accepted, dan akaun di atas kita tengok di dalam profile, anda lihat ada negatif $5. Akaun Hafiz ini adalah akaun baru, dan negatif 5 ni menunjukkan bahawa fee telah pun ditolak. Mungkin anda tertanya-tanya, kenapa ada negatif 5? Okey, bagaimana negatif 5 ni terhasil? Okey, jadi untuk anda tahu lebih lanjut bagaimana negatif 5 ni terjadi, anda akan belajar lebih lanjut dalam lesson yang akan datang berkaitan dengan payment method dalam freelancer.com. Jadi kita teruskan untuk projek ini, di mana setelah anda terima projek daripada klien, pastikan anda teruskan chat dan ucapkan terima kasih kepada klien terlebih dahulu. Okey, ini adalah satu ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Maverick atas award yang telah diberikan. Itu adalah proses bagaimana award diberikan oleh pihak klien kepada anda sebagai freelancer. Untuk yang kelima, completing the job. Setelah anda diinterview dan anda pun telah diberi pekerjaan, maka anda perlu completekan job yang telah anda dapat. Di mana sebarang pekerjaan yang anda dapat daripada pihak klien, anda perlu habiskan ataupun perlu submit kepada pihak klien mengikut timeline yang telah disediakan. Okay, yang pertama, anda kena sentiasa peka dengan sebarang perubahan yang klien minta. Elakkan sebarang pembetulan yang begitu banyak, kerana ini akan memakan masa anda sebagai seorang freelancer. Yang kedua, tolong respect dengan deadline, di mana kalau boleh, jika anda mempunyai banyak tugasan dan anda perlukan extension dalam deadline, anda boleh communicate dengan klien untuk minta tambahan masa. Mungkin klien bagi 1 minggu, tapi anda boleh minta tambahan masa lebih kurang dalam 2 ke 3 hari selepas tarikh tersebut. Dan yang ketiga, follow the milestone. Okey, untuk milestone ini kita akan pelajari lebih detail dalam lesson yang 10 nanti berkaitan dengan milestone. Dan yang keempat, sentiasa communicate dengan klien andai kata ada sebarang permasalahan. Contoh, komputer anda rosak, file yang anda nak buat tu hilang, software yang anda beli tersebut ada masalah dan sebagainya. Tolong communicate dengan klien dan jujur. Dan elakkan anda bagi alasan terlalu banyak, kerana ini akan mengundang syakwa sangka daripada pihak klien terhadap kredibiliti anda dalam menghasilkan sesuatu tugasan. Baiklah, yang keenam adalah final submission. Jadi untuk final submission ini, anda akan lihat bagaimana real life simulation proses penghantaran projek akhir kepada pihak klien. Okay, baiklah, kalau anda lihat di sini, ini adalah first draft di mana saya hantarkan projek ini kepada Maverick berkaitan dengan logo design. Okay, dan hi Maverick, this is initial draft for your review and feedback. Hope you like it. Send file logo. Dan kita masukkan gambar-gambar di sinilah. Dan kita akan tunggu daripada pihak Maverick sendiri untuk respon. Adakah dia suka akan logo-logo yang telah dihasilkan ini. Okay, dan andai kata Maverick suka, maka kita akan terus proceed kepada request payment. Jadi kita tunggu respon daripada Maverick sendiri berkaitan dengan logo yang telah disiapkan ini. Okay, Maverick telah pun balas mesej yang telah saya hantar, dan sehingga typo di sini.
Okay, anda lihat looks fantastic, I really love it, dan hantar clap hand saja, dia belum respon dengan bentuk tulisan lagi. Jadi di sini penting di mana bila mana klien telah pun bersetuju ataupun suka dengan design yang telah anda hasilkan, anda tak perlu buat kerja susah, anda terus message kepada Maverick untuk tamatkan kontrak ataupun anda send file-file ni kepada Maverick, di mana jika klien telah pun suka ataupun bersetuju dengan design yang telah anda hasilkan. Okey, baiklah, di sini saya telah pun respon dengan mengatakan thank you for your response. If you agree with this design, then I should consider to submit the final submission for you. Are you okay with that? Okay, di sini penting di mana anda try to endkan projek ini secepat mungkin supaya anda boleh fokus pada projek-projek yang lainnya. Sekarang kita tunggu sama ada Maverick bersetuju ataupun tidak untuk menamatkan kontrak dengan melepaskan bayaran ke dalam akaun freelancer anda. Okey, baiklah, Maverick telah pun balas. Yes, you may really love the color tone and the design concept. Okay, thank you so much. So, I'll release the payment as soon you submit the final file. Okey, di sini adalah key point penting di mana bila mana Maverick dah mengatakan sedemikian, anda terus hantar file final dalam format yang sesuai, di mana format itu anda akan belajar sebentar lagi, dan anda terus tekan button request milestone. Tapi sebelum itu, kita dengarkan sedikit info berkaitan dengan bagaimana untuk hantar final file kepada pihak klien. Setiap pekerjaan yang anda dah buat, apabila deadline telah pun tamat, anda perlulah hantar kepada pihak klien, di mana sebarang file yang dihantar pada pihak klien mestilah dalam format raw file ataupun file yang boleh pihak klien edit. Di mana di sini raw file ini anda kata mempunyai multiple file, ada 2-3 file dalam satu folder. Anda boleh kompreskan menggunakan WinRAR, satu software percuma anda boleh download dalam internet. WinRAR ini dia compilkan segala file dalam satu folder ataupun dalam satu dedicated folder, dan anda boleh submit satu folder tersebut kepada pihak klien. Dan tolong rename file tersebut mengikut pekerjaan anda. Elakkan rename file yang kurang profesional. Contohnya anda randomly letak nombor dan randomly letak nama dan sebagainya, itu kurang profesional. Kalau boleh letak nama mengikut versi file. Contoh, kalau anda ada pembetulan 1, letak version 1. Kalau ada pembetulan yang kedua, version 2. Pembetulan yang ketiga, version 3. Kalau pembetulan ataupun file yang akhir, anda letak final submission ataupun final project. So, nama-nama tersebut anda perlu praktiskan. Renamekan file anda mengikut susunan. Anda kata klien memerlukan pembetulan terhadap projek yang anda buat, elakkan daripada pembetulan lebih daripada 3 kali, kerana ini untuk menjimatkan masa anda, dan yang seterusnya ini untuk mengelakkan klien menggunakan anda sesuka hati. Kerana di luar sana ada klien yang tidak mengendahkan berkaitan dengan 3 free amendment ini, di mana kalau boleh anda bertegas dengan klien, segala tugasan hanya dibenarkan 3 kali pembetulan secara minor. Jika pembetulan tersebut lebih daripada 3 kali, anda sebagai freelancer boleh charge tambahan kepada pihak klien. Dan yang terakhir, sentiasa ucapkan terima kasih kerana mempercayai anda dalam melaksanakan tugasan ini. Okay, baiklah, kita sambung kepada akaun Maverick tadi. Jadi Maverick telah pun meminta original file ataupun final file dalam projek logo design fire grill ni. Jadi di sini anda boleh teruskan attach file anda di sini, di mana ada button attachment, boleh klik dan anda masukkan file yang telah anda zipkan ataupun yang telah anda kompreskan menggunakan WinRAR sebentar tadi. Okay, baiklah, kalau anda lihat di sini, saya telah pun hantar file fire grill logo final dalam format RAR. Okay, dan sedikit tulisan di sini kalau anda lihat, ini adalah contoh bagaimana untuk anda minta rating yang bagus daripada klien. So, untuk anda ketahui lebih lanjut berkaitan dengan how rating feedback ini berfungsi dalam freelancer.com, anda akan pelajari dengan lebih detail di dalam lesson-lesson yang akan datang. Okey, baiklah, sekian sahaja dalam lesson yang ke-7. Kita berjumpa dalam lesson yang seterusnya.